Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, puji dan syukur buat dan milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada ahli keluarga baginda, para sahabat dan mereka-mereka yang terus-terusan istiqamah di atas jalan ini, menghidupkan sunnah baginda sehingga hari kiamat. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berada dalam syahrul Ramadan, bulan Ramadan. So bagaimana tak ada suara? Yang lain dengar tak suara? So bagaimana dengan Ramadan kita? Ini adalah hari yang keempat, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Tak ada suara. Hello. Siapa lagi yang tak dengar suara? Ada tak? Suara tak ada? Atau kurang kuat atau macam mana? Ada dengar suara tak? Okey, alhamdulillah ada yang dengar. Atau mungkin perlu kepada pakai earphone ke atau macam mana? Okey, kajang jelas, alhamdulillah. So kita dah sampai puasa yang ke berapa? 3, 4 hari berpuasa, 3 hari berpuasa. Dan kita sudah lalui Ramadan ini moga-moga dengan sangat lancar. Dan kita sudah pun kalau baca Quran, kalau ambil sehari 1 juzuk, mungkin sudah sampai juzuk yang ketiga, masuk juzuk yang keempat. Juzuk yang ketiga, kita baru masuk surah Ali Imran, juzuk yang keempat. Kita masih dalam surah Ali Imran. Nanti besok juzuk yang kelima, kita sudah masuk surah An-Nisa. Banyak pengajaran dalam surah Ali Imran. Dan pada hari ini kita nak sambung perbincangan perlahannya. So saya perlu dekatkan sikit. Okay. So hari ini kita nak sambung perbincangan kita tentang ayat-ayat Ramadan. Ayat-ayat Ramadan. Minggu lepas kita sudah lalui ayat 183, 184 dan 185. Dan hari ini ada 2 lagi ayat, 186 dan 187. Cuma ayat 187 tu agak panjang dan dia mungkin perbincangannya tu sikit pendek, cuma ayatnya tu panjang. Dan kenapa ayatnya panjang, nanti kita pergi. So selepas kita mengetahui jis puasa itu adalah terletak pada tengah-tengah perbincangan ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah nak dengan ujian puasa ini kita lebih mudah menghadapi dugaan pada masa hadapan. Allah nak dengan kita berpuasa ini kita dilatih supaya kita lebih matang dalam beragama. Dan selain daripada itu, Allah nak dengan kita berpuasa kita memudahkan urusan orang lain. Dan kita bukannya menjadi batu penghalang kepada usaha-usaha murni orang lain. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Dan bagaimana kita membina puasa, lingkungan puasa itu supaya kita dilihat sebagai orang yang boleh diharap dan reliable kepada masyarakat. Bukannya menjadi cemuhan dan kejian kepada masyarakat lain. Terutamanya bagi mereka-mereka yang berpuasa. Oh, ada yang masih tak dapat dengar. Alamak.
tu macam mana saya nak bantu tu ya. Setakat ni saya rasa okey dah. Cuma atau puan boleh keluar daripada apps dan cuba masuk balik. So benda ni dia live dan sekaligus dirakam. Mungkin selepas daripada habis live ni puan boleh dengar semula rakaman, insya-Allah. Tapi apapun, terima kasih atas usaha perhatian Puan Latifah Abdul Ghaffar. Kakak saya yang sulung pun namanya Latifah. Moga Allah memberikan Latif kemudahan kepada hati dan urusan seharian puan. Kita pergi terus kepada ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Maksudnya, dan apabila hamba-Ku bertanya padamu tentang aku, sesungguhnya aku amat hampir. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menyahut seruanku dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi baik dan betul. Ayat 186. Ayat ini dimulai dengan wa'iza. Wa'iza ni apabila. So, bila Allah guna apabila, potensi untuk perkara itu berlaku adalah tinggi. Berbanding dengan Allah guna perkataan iz, jika. Dan Allah memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutamanya pada bulan Ramadan, akan ada manusia yang hatinya akan mudah tersentuh dan akan mencari Tuhan. Akan ada manusia yang dalam bulan Ramadan akan ada yang tersentuh dan mencari Tuhan. Dan mungkin itu kali pertama dia mencari Tuhan. Dan itu terbukti pada perkataan sa'ala. Sa'ala fi'il madhi, dia represent ataupun sifat kepada fi'il madhi ini sekali berlaku, kali pertama berlaku dan ia telah pun berlaku. Sebelum ni pernah berlaku dan ini kali pertama berlaku. Mungkin orang tu selama ini dia sibuk dengan urusan dunia dia. Tapi kerana Ramadan kali ini berbeza, PKP dan banyak masa untuk merenung diri, maka dia hatinya mula tersentuh dan mula mencari Tuhan. Wa idza sa'alaka, dan dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada orang-orang yang dianggap beragama. Kan? Sebelum-sebelum ni, tahun-tahun sebelum ni, tuan-tuan, sebelum daripada PKP ni, tiap kali kita bertemu dengan Ramadan, bukankah hari pertama Ramadan itu masjid dan surau kita menerima kunjungan tetamu seramai tidak kan? Sepenuh mungkin. Dan ada dalam kalangan orang-orang masjid kita secara sinis, mungkin niatnya berlawak. Baru jumpa jalan ke surau ke? Ataupun ada juga secara sinisnya, yelah niatnya mungkin berlawak. Tak pernah masjid, surau penuh. Macam malam ni, alhamdulillah malam ni ramai orang kembali ke masjid dan surau. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam ayat ini secara tidak langsung Allah menyatakan kepada manusia-manusia yang dalam hidupnya mungkin itu kali pertama mencari Allah, bertanya tentang Allah, lalu cara Allah jawab tu, Allah bypass Rasulullah. Allah bagi tahu aku dekat. Allah meraihkan orang-orang
yang mencari Allah, terutama di dalam bulan Ramadan, dan Allah katakan pada dia, inni qarib. Tengok cara Allah jawab. Allah tidak katakan, ayat ini tidak katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni faqultu lahum inni qarib. Allah tidak katakan, ayat ini tidak berbunyi, dan apabila hamba-Ku bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah pada mereka. Sebab manusia ini, hamba ini datang jumpa dengan Rasulullah. Sepatutnya Allah menyuruh Rasulullah bagi pihak Allah, katakan pada hamba itu, aku dekat. Tetapi bentuk ayat ni, hamba itu datang kepada Rasulullah bertanya tentang Allah, lalu Allah sendiri yang jawab, fa inni qarib. So awal ayat ini, frasa yang pertama dalam ayat 160 ini menunjukkan betapa eagernya Allah, serondoknya Allah, gembiranya Allah, terutama dalam bulan Ramadan, pada manusia-manusia yang datang mencari Tuhan. Bayangkan itu bagi mereka-mereka yang pertama kali mencari. Itu bagi mereka-mereka yang selama ni hanyut. Dan Ramadan inilah antara masa yang dirasakan, inilah masa untuk kembali kepada Allah. Manusia jenis itu satu hal. Ini kita yang hari-hari berusaha mencari Allah. Bagaimana layanan Allah terhadap kita, tuan-tuan? Remarkable. So ayat ini adalah ayat motivasi luar biasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk berusaha sedaya mungkin memperbanyakkan ingatan, tazkirah ataupun sebarang bentuk hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sa'ala dalam fi'il madhi, dalam bentuk orang ni baru sekali tanya. Bayangkan kita yang cuba istiqamah setiap waktu 5 kali sehari semalam untuk datang bertemu dengan Allah. Layanannya luar biasa. Dan Allah kata, fa inni qarib, sungguh aku sangat dekat. Qarib adalah perkataan yang merujuk kepada Allah itu sangat dekat, dan pada ayat yang lain Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Lalu dengan dekat dan qaribnya Allah, dengan dekat dan akrabnya Allah, Allah katakan ujibu da'watad da'i idza da'an. Ayat ini diteruskan dengan pernyataan Allah, aku perkenankan setiap doa bagi orang-orang yang doa ketika dia berdoa. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Tuan-tuan dan puan-puan, ada ayat lain yang Allah katakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Muhammad katakanlah pada mereka, rabbukum, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanku, berkata Tuhanmu, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku, nescaya aku akan perkenankan. Berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku akan perkenankan. Ayat ini berada di luar daripada ayat Ramadan, di luar daripada bulan Ramadan, di luar daripada ayat Ramadan. Allah kata ud'uni astajib lakum. Engkau berdoa, aku akan perkenankan. Astajib lakum, ada sin dekat situ, akan perkenankan. Tapi cuba tengok ayat doa bila berada dalam bulan Ramadan. Allah mulakan dengan ujibu, aku perkenankan. Ujibu, belum doa ni, Allah dah kata aku perkenankan. Ujibu da'watad da'i, setiap doa orang yang berdoa, idza da'an, tatkala dia berdoa. Berapa kali Allah sebut perkataan doa? 3 kali.
3 kali Allah sebut perkataan doa, 3 kali ganda usaha manusia berdoa. Tapi sebelum mereka berdoa, Allah sudah pun kata, ujibu, aku perkenankan. Bukan astajibu, aku akan perkenankan. Tak, ujibu, aku perkenankan. Khusus untuk bulan Ramadan. So, tuan-tuan, nilai ataupun galakkan untuk kita berdoa pada bulan Ramadan kali ini, bukan kali ini, pada bulan Ramadan khususnya, adalah sangat-sangat digalakkan bila Allah mulakan, aku perkenankan sebelum engkau berdoa. Aku perkenankan sebelum engkau berdoa. Ada peristiwa lain berkaitan dengan Allah memperkenankan doa sebelum hamba-Nya berdoa. Tuan-tuan boleh buka surah Nuh. Surah Nuh, boleh perhatikan ayat 24 dan 25. Cuba buka surah Nuh, juzuk 29. Surah Nuh, juzuk 29. Dia terletak selepas surah Ma'arij. Ayat 25 dan 26. Ayat 25 dan 26. Okey, dah buka surah Nuh? Kalau dah buka, boleh kita pergi ayat 25 dan 26, juzuk yang ke-29. Juzuk yang ke-29. Surah Nuh. Pada ayat 25, Allah kata, mimma khati'atihim ughriqu fa'udkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Maksudnya, oleh sebab kesalahan mereka, maka ditenggelamkan mereka, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Mereka tidak beroleh penolong yang lain selain dari Allah. So, ini adalah rentetan daripada apa yang dilakukan oleh kaum Nuh. Lalu Allah mengambil tindakan untuk menenggelamkan mereka semua. Allah mengambil tindakan untuk menenggelamkan mereka semua. Itu ayat 25. Dan kalau kita baca ayat 26, wa qala Nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ayat 26 adalah rayuan daripada Nabi Nuh kepada Allah. Nabi Nuh kata, wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun dari orang kafir itu hidup di atas muka bumi. Kalau ikut susunan, sepatutnya Nabi Nuh merayu dahulu, barulah Allah buat keputusan untuk tenggelamkan semua. Tetapi Allah tenggelamkan semua sebelum Nabi Nuh membuat rayuan. Sebelum ayat Nabi Nuh membuat rayuan. Lalu, ulama tafsir berpendapat, Zamakhsyari misal kata, ini adalah bukti bahawa doa Nabi Nuh itu dijawab sebelum sempat Nabi Nuh habis berdoa. Bayangkan tuan-tuan, itu level Nabi yang berdoa sebelum sempat habis berdoa, Allah jawab. Dan kali ini janji Allah, Allah kata, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku jawab, not even astajib, tapi ujibu. Ayat yang lain Allah kata, ud'uni astajib lakum. Engkau berdoa kepada aku akan perkenankan. Tapi kali ini aku perkenankan setiap doa bagi orang-orang yang berdoa ketika dia berdoa. Luar biasa. Lalu, bila Allah memperkenankan, ada sesuatu yang kita perlu lakukan. Ada sesuatu yang kita perlu lakukan untuk agama ini. Allah kata, falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sebagai timbal balasnya, ataupun sesuatu yang perlu kita lakukan, apa dia? Falyastajibuli, lalu engkau sahutlah seruanku. Apa seruan daripada Allah sepanjang kita hidup ni? Kita menerima beberapa seruan. Antaranya seruan haji, antaranya azan. Itu adalah seruan-seruan
dalam agama ini yang kita perlu sahut. Seruan haji, seruan azan, dan nanti sebelum sampai seruan untuk kembali kepada Allah. Kan bunyi sangkakala untuk kembali kepada Allah. Tapi sepanjang hidup kita ni ada beberapa seruan-seruan yang kita perlu penuhi dan kita perlu jawab. Antara lain, bila Allah memanggil kita, ya ayyuhallazina amanu, itu Allah menyeru kepada kita semua. Ya ayyuhallazina amanu. Apa seruannya? Kutiba alaikumusiyam. So Allah kata falyastajibuli. Dan untuk seruan-seruan ini Allah guna sin dekat hujung. Fal yastajibuli. Maka lepas ni engkau berusahalah untuk menyahut seruanku. Dan Allah masih bagi gap masa. Pelan-pelan, man-man. Bukan there and then. No. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Engkau penuhilah seruanku. Wal yu'minu bi. Dan engkau berimanlah kepadaku. La'allahum yarshudun. Muka dengan engkau mendengar seruan itu dan beriman kepadaku, kamu semua la'allahum yarshudun, kamu mendapat panduan, kamu mendapat petunjuk. Dan perkataan rosyada, tuan-tuan, sangat mahal. Perkataan rosyada sangat mahal. Rosyada ni kita ambil contoh begini. Bila Allah ciptakan manusia, Allah meletakkan satu matlamat akhir kepada seluruh manusia. Allah meletakkan satu matlamat akhir kepada seluruh manusia. Dan matlamat akhir itu Allah letakkan perbincangannya dalam surah An-Naba. Bila Allah sebut tentang Anin Naba'il Azim, ada satu berita utama yang paling besar, yang sepatutnya berita ini menjadi peringatan kepada seluruh manusia. Dan An-Naba'ul Azim itu dimaknakan sebagai hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Sepatutnya fokus seluruh manusia, fokus hidup dia untuk bersedia selepas kita bangkit semula nanti. Persediaan kepada kehidupan selepas bangkit nanti. Itu menjadi fokus utama. Dan sepanjang kita hidup kali pertama ini, adakah fokus kita ke situ? So, rosyada adalah panduan, guide daripada Allah supaya hidup kita terarah ke situ. Itu maksud rosyada. Jadi seluruh pekerjaan kita akan berfokus kepada hari kebangkitan. Ada dalam kalangan kita, ada dalam kalangan manusia yang dia belajar macam-macam ilmu. Ada ilmu yang baik, ada ilmu yang tak baik. Saya dulu, waktu saya belajar, saya berkawan dengan macam-macam orang. Belajar sekolah agama. Dan antara kawan-kawan saya di luar sekolah, ada yang menjalani kehidupan yang tidak sihat. Sebagai contoh, di masa hujung minggu ataupun hari Jumaat, mereka mula mencari bekalan. Apa bekalannya? Ganja, syabu. Dan bila kita berkawan dengan mereka, mereka tunjukkan cara macam mana nak menggunakan ganja dan syabu ni. Selalu orang kata hisap ganja, hisap syabu. Macam mana proses nak menghisap ni? So, rupanya ganja ni, cara dia nak nikmati, nak dapatkan asap ganja ni, pelbagai cara. Yang paling simple, dia gunting daun-daun ganja tu, kemudian dibalut bersekali dengan rokok, lalu dihisap. Itu paling simple. Ada yang lebih daripada itu, dia gunakan botol Vitagen, kemudian ada dua corong keluar dan corong masuk. Di dalam botol Vitagen tu letak air,
Kemudian pada corong yang di depan ni dipasang, diletakkan ganja lalu dibakar. Dan pada corong lagi satu ni ditiup air tu supaya asap tu masuk. Maka dapatlah dinikmati ganja itu guna botol Vitagen, ada yang guna bulb lampu, ada yang guna Apple. Tuan-tuan, itu semua adalah ilmu. Tapi adakah ilmu itu membantu kepada akhirat? Saya mungkin ada pengalaman melihat begitu. Tapi perlukah semua orang ada pengalaman yang sama? Tak. Itu bukan ilmu yang rasyadah. Contoh, tata cara nak menghisap syabu. Dia guna foil, dibuat macam sampan, perlu kepada lilin ataupun cukup lighter. Tapi lighter mungkin sebab lama sangat dia nak layur itu takut panas, lalu guna lilin dan ada straw tu dilipat-lipat bentuk zigzag. Itu semua pengetahuan dan pengalaman. Tapi adakah ilmu itu boleh membantu akhirat kita? Dari satu sudut, dengan ilmu itu kita boleh faham kalau orang begini, cara nak handle-nya begini. Ya, satu contoh. Tapi personal kita tak guna pun ilmu itu untuk akhirat. Sebab tu Allah kata la'allahum yarshudun. Dengan kita benar beriman, mohon rapat dan dekat dengan Allah, lalu Allah akan pandu kita supaya menuju kepada kehidupan yang kekal abadi. Dan kita ini tidak terus menerus rapat dan dekat dengan dunia. Bukankah suratul Fajr, surah yang minggu lepas, di hujung itu kita membincang tentang bagaimana konsep roh, jasad dan nafs. Jasad dia akan terus terikat dengan dunia. So bagaimana nafs kita dididik supaya kita tidak terus cenderung kepada keinginan, kehendak dunia ni. Dan bagaimana kita boleh mengimbangi kehendak jasad dan kehendak roh supaya kita menjadi mutmain, hamba yang tenang. So bila Allah kata la'allahum yarshudun, Allah tawarkan kepada kita panduan, pedoman supaya hidup kita ni sentiasa terpandu mengikut apa yang Allah nak. Dan doa rasyadah ni tuan-tuan terkait rapat, terutamanya dekat hujung dekat akhir zaman ini. Selain daripada kita minta lindung daripada fitnah Dajjal, kita juga mohon kepada Allah supaya pandu hidup kita ni dalam keadaan rasyadah. Doanya dalam suratul Kahfi ayat yang ke-10. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. So kita pun tak tahu. Kita pun tak tahu adakah yang kita buat dan laksanakan ini Allah redha, melainkan apa yang dipandu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun terbuka kepada banyaknya rencam-rencam perbuatan-perbuatan bid'ah, hadis-hadis palsu yang kita kadang pun kerana kita kurangnya ilmu, kita pun tak tahu yang benda ni benar-benar ke datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unless kita benar-benar cari, berguru dan keluarkan takhrij hadis tu. Sebab tu la'allahum yarshudun sangat penting dalam hidup kita supaya kita kekal di atas agama ini, terutamanya dalam bulan Ramadan. So, kita mengharapkan bahawa apa yang kita buat ini bakal menjadi nilai ibadah di sisi Allah. Khawatir apa yang kita buat ini sia-sia. Tuan-tuan, kita dah lalui surah Al-Ghashiyah minggu lepas sebelum suratul Fajr. Surah Ghashiyah kan disebutkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membaca suratul Ghashiyah pada rakaat kedua, terutamanya raya puasa, raya Idul Fitri, mengingatkan kepada manusia yang berada di belakang baginda, sahabat-sahabat yang berada di belakang baginda, pastikan ibadah kita ni ibadah yang ikhlas dan selari dengan apa yang Rasulullah buat. Jika tidak, ianya sia-sia. Awal surah Ghashiyah,
So kita perlu kepada la'allahum yarshudun. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 186 ni selitkan tentang tuntutan supaya kita mencari Allah, kita berdoa sungguh-sungguh, dan antara doa yang kita perlu antara doa yang kita perlu ucapkan kepada Allah agar kita sentiasa dalam keadaan rasyadah, dipandu seluruh kehidupan kita. Wow, panjang sangat pula 186 tu. So kita teruskan kepada 187. Tuan-tuan masih bersama dengan saya? Masih okey? Kalau okey, katakan okey. So, ayat 187 Allah mulakan dengan uhilla lakum lailatas siyam arrafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fasa pertama merangkumi 3 baris. Fasa pertama merangkumi 3 baris. Dalam ayat 187 ada beberapa fasa. Fasa pertama merangkumi 3 baris. Fasa kedua bermula daripada fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Oh, itu masih fasa pertama. Fasa kedua bermula wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Summa atimmus siyama ilal lail. Itu fasa kedua. Fasa ketiga, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Fasa keempat, tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Ayat yang panjang 187 terbahagi kepada beberapa fasa. Fasa pertama, ringkasnya adalah apa yang perlu dibuat pada malam Ramadan. Apa yang perlu dibuat pada malam Ramadan. Sebab sejak dahulu, di masa sahabat dahulu, bila mereka, kalau dalam tafsir Azhar ni, mereka kata ketika syariat puasa itu diturunkan, banyak para sahabat yang memandang bahawa kalau dah berpuasa pada siang hari, maka malam hari juga perlu berpuasa. Ada yang puasa terus-terusan, wasal, dia terus-terusan puasa, tak buka. Ada yang jenis macam tu. Sebab mereka beranggapan bahawa ini bulan yang mulia. So, kita perlu beribadah untuk menyucikan diri. Kita perlu beribadah untuk menyucikan diri. Jadi, kesannya adalah bagi mereka-mereka yang sudah berkeluarga, bersuami isteri, tendensi untuk isteri menjauhkan suami dan suami menjauhkan isteri sangat besar. Terutamanya dalam bulan Ramadan. Aktiviti siang hari untuk tidak bersama dengan isteri, tidak berjumpa dengan isteri atau mengelak suami isteri ini dibawa sampai ke malam. Lalu melalui ayat 187 ini Allah kata dihalalkan bagi kamu sepanjang malam di sepanjang bulan Ramadan, lailata, setiap malam di dalam bulan Ramadan, arrafathu ila nisaikum. Tuan-tuan, arrafath ni adalah bahasa yang sangat halus, sangat lembut dalam Quran yang merujuk kepada perbuatan foreplay, bersenda gurau sehinggalah persetubuhan dan masing-masing mencapai kepuasan. Itu maksud arrafathu ila. Tapi Allah menggunakan perkataan yang sangat lembut. Arrafathu, kata akarnya bermaksud bercampur. Tapi arrafathu ila adalah start daripada foreplay sampailah kedua-dua merasai kenikmatan persetubuhan.
So Allah tidak berhenti hanya di situ. Diteruskan lagi ayat tu dengan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kamu wanita pakaian bagi suami kamu dan kamu lelaki wa antum libasul lahun, pakaian bagi isteri. Tuan-tuan, kenapa Allah gambarkan pasangan suami isteri ni ibarat pakaian bagi pasangan masing-masing? Cuba lihat apa fungsi pakaian. Libas, pakaian. Pakaian berfungsi untuk supaya comfort, mengelakkan daripada sejuk, udara sejuk. So dipakailah baju, pakaian. Yang kedua, pakaian adalah benda yang item yang paling dekat dengan tubuh kita. Pakaian. Dan pakaian ini dibawa ke mana-mana. Benda paling dekat yang kita selalu guna dan kita bawa ke mana-mana. Sama macam pasangan suami isteri, dekat di hati kita dan kita bawa ke mana-mana. Pakaian juga represent status sosial kita. Kalau rakan-rakan PTD kita, dia ada pakaian number 1, number 2. Bila menghadiri satu-satu majlis, certain majlis, dia perlu guna pakaian itu, melambangkan status sosial. Begitu juga pasangan suami isteri. Suami perlu presentable depan halayak supaya dia tidak memalukan isteri dia. Ini kalau suami pergi ke pejabat pakai baju yang tak gosok, maruah siapa yang at stake? Maruah isteri. Orang akan kata, apa isteri dia ni? Tak tahu jaga suami ke? Sama macam isteri, bila hadir di halayak, dia perlu menjaga maruah suami sebab dia pakaian bagi suami. Dan selain daripada itu, selain daripada menunjukkan status sosial pasangan pakaian ini, dia juga menunjuk aib. Tadi dia perlu tunjul di halayak itu nak menutup maruah, menjaga maruah dan dignity suami. Dan bagaimana bila dia appear menunjukkan, yes, isteri dia seorang pembersih, isteri dia seorang pengotor, suami dia pembersih, suami dia pengotor. Ini kalau suami saja yang pakai baju baru, isteri dia tak pernah, dia tak pernah kisah pun tentang apa yang isteri dia pakai, pun tak jadi. Dan pakaian ini merujuk kepada apa yang ada di luar dan apa yang ada di dalam. So kita pernah ambil kisah ke tentang apa pakaian yang di dalam suami kita pakai dan isteri kita pakai? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dan nanti dekat hujung, kenapa Allah sebut semua ini? Okey. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu bahawa kamu semua tidak dapat menahan, takhtanun, diuji dengan sangat hebat dan tak dapat menahan anfusakum. Fataba alaikum, lalu bertaubatlah kepada Allah. Wa afa ankum, dan Allah memaafkan kamu. Fal'an, dan sekarang bashiruhunna, bersendeguraulah bersama mereka, terutamanya pada malam Ramadan, pada malam-malam Ramadan. Wabtaghu ma kataballahu lakum, carilah apa yang Allah putuskan, carilah apa yang Allah sudah rezekikan. Apa maksud dia ni? Tuan-tuan, Allah nak bagi yang sudah berkahwin, Allah nak pada malam-malam Ramadan, kalau nak bersetubuh, silakan. Kalau nak bersendegurau dengan isteri, silakan. Jangan jauhkan diri. Dan buatlah macam biasa. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Kalaulah direzekikan untuk dapat anak, wabtaghu ma kataballahu lakum, cari apa yang Allah sudah tentukan. Kan berbeza dengan pemahaman kita selama ni. Asal Ramadan, kena jauhkan daripada isteri. Siangnya dah tentulah takut kita kena kafarah 2 bulan berturut-turut puasa. Malamnya, kenapa Allah bicara semua ini? Daripada uhilla lakum sampailah ma kataballahu lakum. Sangat panjang. Hanya semata-mata nak membenarkan kita bersenang lenang dengan isteri. Why? Kenapa panjang sangat? Memadai Allah kata uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. That's it.
Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Kenapa penghalalan untuk hubungan suami isteri ini sangat panjang? Why? Kerana dia ada satu ibrah yang sangat besar. Tuan-tuan, kita tahu bahawa jis kepada puasa adalah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jis untuk Ramadan ini adalah supaya kita ini menjadi pemudah cara, supaya kita ini belajar, dilatih dengan begitu. Pada masa akan datang, bila datang ujian, kita mudah untuk hadapi. Dan agama ini adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Dan kalau dalam keluarga itu tidak dibentuk kasih sayang daripada sekecil-kecil nukleus, iaitu hubungan suami dan isteri, terutamanya dalam bulan Ramadan, so bagaimana dia boleh menyebarkan kasih sayang kepada orang lain, kepada anak-anak, kepada masyarakat, kalau hubungan suami isteri tidak di-repair sepanjang malam-malam Ramadan ini? Bersenda gurau, berkasih sayang. Bagaimana dia nak jadi model kepada anak-anak dan menjadi pemudah cara kepada masyarakat kalau cinta itu antara pasangan yang halal ini tidak dibina sekukuhnya, terutama dalam bulan Ramadan? So Allah nak kita membina kasih sayang. Sebab tu nukleus paling penting dalam kekeluargaan adalah suami dan isteri. Dan bagi yang belum berkahwin, saya belum kahwin Ustaz, apa kaitan ayat ini dengan saya? Bagaimana cinta kita pada keluarga? Membina hubungan keluarga. Dan ini juga adalah merupakan satu tuntutan mengelakkan daripada orang beribadah sorang-sorang, sendiri-sendiri. Oh, kerana Ramadan aku tak nak campur manusia lain, aku nak beribadah sendiri-sendiri. Allah suruh kita, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kita saling melengkapi antara satu sama lain. Macam pakaian, saling melengkapi, saling menutupi keaiban, aurat. So, ini fungsi ayat tu. Kalau kita tak boleh nak melengkapi orang lain, hanya pentingkan diri kita saja, tidak sama duduk sama-sama bertadabbur, bertafakur, baca Quran, duduk sama-sama, saling nasihat menasihati. Ini seorang-seorang di dalam bilik, terus sepanjang Ramadan tak nak dikacau. Dia punya intipati atau kehendak Ramadan itu hilang. Ramadan bukan hanya bulan kita berhubung dengan Allah, bukan hanya hablum minallah. Tetapi Ramadan, bulan diturunkan Quran yang menjadi petunjuk kepada seluruh manusia. Di situ saja sudah menjadi bukti bahawa kita perlu ada hubungan dengan manusia. Hablum minan nas. So ayat 187 perlu kita renung dalam-dalam apa yang kita perlu contribute supaya dapat membina keluarga yang penuh dengan full of love, penuh dengan kasih sayang. Lantas pada fasa kedua Allah kata wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Basically ini adalah gap bila penanda bila kita mula boleh berbuka dan bila kita mula start berpuasa. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minum sampailah jelas. Dulu tak ada jam, tapi dia nak bezakan antara betul terbit fajar, maka digantung benang putih dan hitam. Kalau dua-dua nampak jelas, okey, stop, tak boleh makan. Summa atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasamu sehingga malam. Tadi
Di atas Allah kata apa? Fal'ana bashiruhunna. Sekarang bersenang lenanglah dengan isteri. Kan? Bashiruhunna. Bersenang lenanglah dengan isteri. Tapi di bawah ada, bila sampai satu masa Allah kata apa? Wala tubashiruhunna. Engkau boleh bersenang lenang pada malam hari, tapi ada sampai satu masa nanti wala tubashiruhunna. Stop. Dah, jangan dah bergurau senda, jangan dah nak main usik-usik. Wala tubashiruhunna. Bila? Wa antum aakifuna fil masajid. Sedangkan kamu sudah mula beriktikaf di masjid. Tuan-tuan, bila kita mula beriktikaf, bila kita dituntut, bila Nabi buat iktikaf di masjid, bila Nabi mula ikat kain, 10 malam terakhir. So basically Allah pandu kepada kita 20 malam, silakan. 20 malam huri-huri. 20 malam bina cinta itu. 20 malam bersenang lenanglah. Tapi 10 malam terakhir, cuma dalam tempoh PKP ni kita mungkin tak ada peluang itu. Maka 10 malam terakhir, patuhilah ayat ini. 10 malam terakhir, stop. Wala tubashiruhunna. Walaupun kita di rumah, dah stop. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan paling best bila Allah kata tilka hududullah fala taqrabuha. Tilka hududullah fala taqrabuha. Ini semua adalah had-had yang Allah tentukan. So jangan dekat dan jangan langgar. Fala taqrabuha ni jangan langgar. Sila patuhi. Dan kita daripada dulu, zaman 70-an, 80-an, kita berjuang untuk menegakkan hudud Allah dalam negara. Tapi rupanya peraturan, terutamanya peraturan puasa, Allah kata ini adalah hudud Allah, jangan langgar. Part mana ni yang hudud Allah ni? Adakah hanya beriktikaf di masjid tu hudud Allah? Atau hudud Allah? Kalau hanya beriktikaf di masjid, ayatnya berbunyi tilka haddullah. Itu adalah peraturan Allah, satu peraturan. Tapi hudud adalah jamak peraturan-peraturan. So bermula daripada syahrul Ramadan, jauh sebelum itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, sampailah ayat uhilla lakum lailatas siyam. Semua itu adalah garis panduan yang Allah sudah pun tetapkan, yang Allah sudah pun gariskan. So kamu kena patuh, jangan langgar. Fala taqrabuha. Bentuk taqrabuha ni, bentuk taqrabuha ni similar dengan arahan Allah kepada Nabi Adam. La taqraba hadhihi syajarah. Similar juga kepada kita, jangan dekati zina. La taqrabuz zina. Kenapa bentuk taqrabu? Sebab untuk kita melanggar peraturan tu, dia ada step-step dia. Pada tanggapan kita, awal Ramadan ni, masuk saja Ramadan, oh ini adalah bulan suci, bulan penuh dengan spiritual, so aku kena tak nak dah dengan berhubung dengan isteri. Dah stop, sebulan ni kita tumpu masing-masing, nafsi-nafsi. Kan ada step dia. Mula daripada kepercayaan, mula daripada kita belajar, mula daripada kita melihat orang lain. Dan rupanya apa yang kita tahu sebelum ni tak ada pun dalilnya. Wow. So tilka hududullah fala taqrabuha. Dan Allah kata kazalik, begitulah yubayyinullahu ayatihi linnas. Bagaimana Allah menerangkan ayat-ayatnya, kebesaran-kebesarannya kepada seluruh manusia. Tuan-tuan bayangkan,
Kalau kita masih lagi beranggapan bahawa ini bulan mulia dan suami isteri perlu ikut hala tuju masing-masing, tak boleh nak sentuh-sentuh, tak boleh nak gurau-gurau. Bang, puasa bang, tak boleh. Bagaimana tanggapan orang luar kepada agama ini? 1 bulan, rigid sangat, strict sangat. Sedangkan agama ini adalah agama yang penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Moga-moga mereka semua ada rasa takwa. Allah tidak tuju takwa itu kepada kita yang melaksanakan puasa, tapi Allah tuju takwa itu, rasa takwa itu kepada manusia lain yang melihat betapa harmoninya agama ini, betapa harmoninya puasa ini dilaksanakan. Di awal, la'allakum tattaqun, moga-moga kamu yang berpuasa ini dapat takwa. Dan di hujung Allah kata, moga-moga orang-orang yang menyaksikan orang Islam berpuasa, mereka akan ada rasa takwa. Takwa ni apa? Jaga diri. So, bila dia bercakap dengan orang Islam, dia akan jaga pertuturan, memandang orang Islam ni dengan penuh respect, memandang orang Islam ni dengan adanya maruah dan dignity, dijaga diri dia daripada menyakiti hati orang Islam. Wow, lain tuan-tuan. Cara puasa ini perlu dihandle. Dan bagaimana kita perlu merapatkan diri dengan Quran, supaya orang di luar sana melihat orang berpuasa ini ada beza. Dan orang berpuasa ini dia lebih mudah untuk didekati. Tidaklah hanya melihat orang puasa ni 24 jam dengan phone. Bila nak disuruh kerja, oh, inni shaim, aku berpuasa. Wow. So, beza sebenarnya orang berpuasa yang memahami tuntutan Ramadan dengan yang sekadar, okey, aku ikut je, berlapar dan dahaga. So, tuan-tuan dan puan-puan, ayat-ayat puasa ini, 5 ayat ini kita perlu ulang baca, fahami sungguh-sungguh, cari penjelasan-penjelasan para ulama supaya kita boleh memaknai puasa dengan sebenar-benar faham. Dan kali ini para guru-guru kami mengambil tema surah Yusuf untuk puasa kali ini. Mungkin kaitannya dengan COVID-19. Kerana surah Yusuf membentuk peribadi manusia yang dilanda musibah mengikut acuan yang Allah bentuk. Bagaimana kita berhadapan dengan musibah, kerana seluruh keluarga Yusuf itu sedang diuji dengan musibah. Kan, siapa yang rela kehilangan anak kecil? Nabi Yaqub. Dan bagaimana Nabi Yaqub bersabar dengan musibah itu? Adakah bila kehilangan anak, bersabar dengan musibah, tak boleh menangis? Nabi Yaqub menangis sampai putih mata dia. So, adakah kita katakan, dah tak boleh menangis, engkau tak sabar? Tidak. Menangis atau tidak itu bukannya penanda dia sabar atau tidak. Nabi Yaqub, fasabrun jamil. Dan anak kecil itu, Yusuf, yang tinggal jauh daripada keluarga, dijual dengan orang kenamaan, tinggal di dalam istana, dan akhirnya diuji dengan wanita, masuk ke dalam penjara. Dan adakah baginda terus meninggalkan urusan dakwah? Tidak. Sejurus masuk ke dalam penjara, baginda berdakwah dengan 2 orang manusia yang baginda tahu salah seorangnya bakal dihukum mati. Wow, dahsyat. So, dalam apa jua keadaan kita, dalam musibah, terutamanya COVID-19 ini, musibah demi musibah melanda, bukan sekadar musibah takutnya kita terjangkit,
atau kita ada dan menjangkit orang lain, musibah ekonomi, musibah sosial, ada yang anak sudah dihantar ke kampung, tiba-tiba PKP, tak boleh nak ambil anak, kalau nak jalan sehala je. Itu kan satu ujian. So bagaimana menauladani surah Yusuf sempena PKP COVID-19. So tuan-tuan dan puan-puan, jom sama-sama kita baca Quran. Baca jangan terburu-buru. Bukan target kita untuk habis khatam, tapi bacalah untuk dapatkan kefahaman. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Datangilah Quran seolah-olah kita langsung tak tahu apa-apa, bermula daripada awal, dan mohon Allah tunjukkan. Sebab seawal surah Baqarah Allah sudah pun bagi tahu pada kita yang kita tak tahu apa-apa, dengan Allah meletakkan ayat pertama alif, lam dan mim. Surah sebelum, surah Fatihah, kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, pandu kami ke jalan yang lurus. Kita minta Allah pandukan. Yes, surah pertama, ayat pertama, Allah kata, kamu tak tahu apa-apa. Kamu minta dipandu, kamu kena akur, kamu kena tahu bahawa kamu tak tahu apa-apa. Zalikal kitab la raiba fi. Ini kitab, itu kitab yang tiada keraguan. So kalau kamu tak tahu apa-apa, kamu kena dihidang dengan satu kitab yang langsung tiada cacat cela, yang langsung tak ada keraguan. Hudal lil muttaqin, menjadi panduan kepada orang-orang bertakwa. What? Quran jadi panduan kepada orang bertakwa? Bukan orang beriman, bukan orang Islam, kepada orang bertakwa yang nak jaga diri. Macam mana nak takwa? Puasa, la'allakum tattaqun, syahrul Ramadan, adanya Quran. So semuanya ada interconnected. Quran panduan kepada orang bertakwa, bagi mereka-mereka yang sungguh-sungguh berpuasa, bukan sekadar berlapar dan dahaga, tetapi menjaga seluruh panca indera. Dan moga-moga Allah pilih kita untuk menjadi orang bertakwa dan dipandu oleh Quran. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share kepada orang lain, dan jangan lupa kalau ada manfaat, sebar-sebarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.